Selamat sejahtera. Nama saya Dashni Chandran. Kami dari kumpulan 5. Nombor matrisnya 292813. Nama saya Li Jing E, nombor matrik 293595. Nama saya Muhammad Haikal Muaz bin Lukman, nombor matrik 292144. Nama saya Anis Fatini binti Kamarul Zaman, nombor matrik 293701. Saya Nur Syawatul Hawa binti Junaidi, nombor matrik 293721. Kami telah memilih filem Rakshasi. Filem Rakshasi ini merupakan filem yang menceritakan tentang seorang guru yang pada awalnya memegang jawatan sebagai seorang askar demi negara bangsa. Beliau telah ke kampung untuk mendidik anak-anak bangsa ke arah cemerlangan. Dalam situasi ini, beliau telah menghadapi pelbagai cabaran untuk mencemerlangkan sekolah tersebut. Dalam filem ini, kita dapat lihat beliau telah menghadapi pelbagai cabaran dari aspek sosiologi yang kita dapat dikaitkan dengan 4 teori, iaitu teori konflik, teori feminisme, teori interaksi simbolik dan teori fungsionalisme. Teori yang seterusnya ialah teori konflik. Teori konflik menganggap bahawa akan berlaku ketegangan di antara individu atau kumpulan tertentu bagi mendapatkan kepentingan masing-masing. Jika dilihat dari sudut pendidikan, Max Weber adalah antara tokoh yang telah mengaitkan teori konflik dengan pendidikan. Menurut beliau, fungsi utama sekolah adalah mendidik pelajar tentang status budaya. Hubungan antara kuasa dan kepentingan akan menimbulkan konflik antara individu dan kumpulan tertentu yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem pendidikan dalam masyarakat tersebut. இன்னும் 6 மாசம் நேரத்தை அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோங்களா? அவனே சரி. நீ மல்டி கலர்ல பெருசா பேனர் ஒன்று அந்த பள்ளிக்கூடத்து முன்னாடி வை. அந்த பள்ளிக்கூடத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம பள்ளிக்கூடம் தான் ஞாபகத்துக்கு வேணும். விளம்பரத்தை பார்த்தா நம்ம ஆளுங்க கௌரவத்துக்காக கடன் வாங்கி அந்த கான்வென்ட்ல சேர்ப்பாங்க. அவளால ஒன்றும் கிளிக்க முடியாது. Terdapat satu scene dalam movie Rakshasi ni yang mengaitkan tentang teori konflik di mana dalam scene tu terdapat penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa ni dilakukan oleh pihak swasta di mana dia telah menindas sekolah kerajaan. Dia menggunakan kekayaan dia untuk naikkan banner dan juga ambil pelajar cemerlang daripada sekolah kerajaan untuk dimasukkan ke sekolah swasta tersebut supaya dapat naikkan ranking sekolah swasta tersebut. Di sini telah nampak bahawa pihak swasta tu telah menindas golongan miskin iaitu sekolah kerajaan. Seterusnya ialah teori feminisme. Contoh antara tokoh pelakon yang terkenal ialah Simone de Beauvoir. Dan seperti yang kita tahu, teori feminisme iaitu ketidaksamaan jantina ataupun bias gender terhadap kaum wanita. Teori feminisme yang terdapat dalam filem Rakshasi, seperti yang kita dapat lihat dalam scene tersebut, guru penolong kanan lelaki itu berasa tidak puas hati dengan kehadiran guru besar perempuan iaitu cikgu kita ke sekolah tersebut. Beliau telah berusaha beberapa kali untuk menjatuhkan beliau supaya beliau keluar daripada sekolah tersebut. Namun, cikgu kita ini tidak berputus asa dan berusaha kerana beliau mempunyai pendirian beliau untuk terus memimpin di sekolah tersebut. Seterusnya, saya ingin menerangkan berkenaan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ialah perspektif sosiologi yang menekankan kepentingan sosial dan interaksi dalam membentuk individu, tingkah laku dan perhubungan sosial. Dalam konteks pendidikan pula, teori interaksi simbolik dapat membantu kita memahami isu-isu seperti interaksi guru-guru dengan pelajar, hubungan rakyat sebaya dan kesan pelabelan terhadap pencapaian akademik. நம்ம ஸ்கூல் பேரை கூப்பிட்டாங்களா? என்னடா பதட்டமா இருக்க? ஹார்ட் பீட் போன்ல கேக்குது. தோத்துருவான் பயமா இருக்கு சார். அப்ப சூப்பர்ல. ஜெயிக்கிறவன் தானே பயப்படணும். நாம தான் தோக்க போறோமே, நமக்கு எதுக்கு பயம்? உன் கண்டென்ட் படிச்சு பார்த்தேன், சூப்பரா இருக்கு. 10 பீஸ் உள்ள உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் ₹1 இருக்குமா? அத கலர் பாக்கெட் விளம்பரம்னு 10 ரூபாய்க்கு வித்து போறானுங்கல்ல. அப்போ
கண்டென்ட் 10%, பிரசன்டேஷன் 90%, சக்சஸ் 100%. நம்ம பசங்க எல்லாரும் கூட்டு வா. கூட்டிட்டு வா. Interaksi simbolik berpendapat bahawa interaksi guru dengan murid memainkan peranan yang penting dalam membentuk konsep kendiri dan pencapaian akademik pelajar. Contohnya, jika guru memberi maklum balas dan galakan positif kepada pelajar, pelajar mungkin akan berasa lebih yakin dengan kebolehan dan kerja mereka. Sebagaimana kita dapat lihat dalam movie Rajasi, teori interaksi simbolik juga menelahkan kesan pelabelan ke atas pencapaian akademik. Hal ini kerana pelajar mungkin akan menghayati label negatif dan melihat diri mereka sebagai pembuat masalah atau kurang berprestasi. Sebagai contohnya, terdapat scene dalam filem Rakchasi di mana pelajar dilabelkan sebagai pembuat masalah oleh guru dan rakan sebaya. Pelajar ini akan melihat diri mereka sebagai pembuat masalah, seterusnya membawa kepada hasil negatif di sekolah. Selain itu, teori functionalisme. Tokoh-tokoh yang mencetuskan teori functionalisme antaranya ialah Emil Durkheim dan Herbert Spencer. Teori functionalisme menganggap masyarakat sebagai organisme atau sistem kompleks yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang saling bergantungan dan berfungsi memainkan peranan dalam mengekalkan ketenteraman dan kestabilan sosial. Jika dilihat teori functionalisme dalam pendidikan pula, ahli fungsi menyatakan bahawa pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan ketenteraman dan kestabilan sosial dengan cara menerapkan nilai budaya, kemahiran dan ilmu pengetahuan yang meluas melalui institusi seperti sekolah supaya masyarakat dapat menjalankan tanggungjawab dan peranan mereka masing-masing. நான் கீதாரா கீதான்னு கூப்பிடுங்க. பள்ளிக்கூடம் மாதிரி சந்தைக்கடை வாத்தியாருங்க கற்காலத்தில் இருக்காங்க. Teori functionalisme dalam filem Rakchasi. Terdapat satu scene yang mempunyai kaitan dengan teori functionalisme. Isu yang timbul dalam scene tersebut ialah tiada kesefahaman antara masyarakat. Dalam filem tersebut, Gita Rani memainkan peranan sebagai seorang guru besar yang tegas dan berdedikasi dalam menyatupadukan hubungan antara guru-guru, ibu bapa dan murid-murid. Gita Rani memastikan setiap guru mengajar anak murid dengan kaedah pembelajaran yang efektif. Hal ini supaya setiap murid dapat memahami dan menguasai mata pelajaran yang mereka pelajari dan dapat meningkatkan potensi mereka dalam kurikulum. Kesimpulannya, pengajaran yang kita dapat dari filem ini ialah guru merupakan insan yang berusaha untuk melahirkan anak bangsa ke arah cemerlangan. Guru merupakan adiwirah kepada pelajar-pelajar mereka. Guru bukan setakat melahirkan kepandaian dalam diri pelajar, tetapi mereka juga melahirkan kemanusiaan dalam diri seorang pelajar. Sekian, terima kasih.